مصطفى 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد مصطفى 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 محمد أحمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح شاهد حاشر رشيد مشهود بشير نذير داع شاف هاد مهد ماح مجناه رسول نبي أمي تهامي هاشمي أبطحي عزيز صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 حريص عليكم رؤوف رحيم طه مجتبى طاسم مرتضى حامي مصطفى ياسين أولى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 مزمل ولي مدثر متين مصدق طيب ناصر منصور مصباح آمر حجازي نذري قرشي مضري نبي التوبة حافظ كامل صادق أمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Kita sambung perbincangan kita kemarin
berkenaan dengan doa kepada umat Nabi SAW. Kemarin kita baca doa yang disarankan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika khatam Quran. Mula minta kepada diri. Minta kepada diri itu pun mula dengan islah. Allahumma aslih qulubana. Ya Allah, perbaikilah akan hati-hati kami. Kalau hati baik, maka yang lain semua jadi baik. Mulut cakap baik, anggota badan, tubuh badan buat baik, mata lihat yang baik, telinga dengar yang baik, diri kita nak berkawan dengan orang baik, nak pergi tempat baik, kalau hati kita baik. Kalau hati tak baik, apa pun tak guna dah. Maka dalam doa ini mula dengan minta hati yang baik. Allahumma aslih qulubana. Ya Allah, perbaikilah hati-hati kami. Yang ini kita baca kemarin. Kalut-kalut baca kemarin ni. Panjang juga. Alhamdulillah dah habis lah. Cuma dalam doa kemarin ada doa muslimin muslimat, ada doa untuk sultan, ada doa untuk pemimpin-pemimpin. Ada doa kemarin ni minta turun harga barang, beri keamanan kepada tanah air dan sebagainya. Allahumma aslih ahwal al-muslimin. Ya Allah, perbaikilah keadaan umat Islam. Wa arkhas as'arahum. Dan murahkan harga-harga mereka. Wa aminhum fi awtanihim. Dan kurniakan keamanan dalam tanah air mereka. Dan seterusnya. Hari ini kita baca pula satu doa yang disarankan oleh ulama daripada kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Muhammad bin Nawawi bin Umar Nawawi Al-Jawi Al-Bantani rahimahullah. Kalau ikut kitab ni dia kata elok baca antara sunat subuh hingga fardu subuh. Tak apalah. Kalau kita boleh baca, kita baca. Kalau kita tak boleh baca pun, kita baca waktu lain. Kalau kita rajin. Maksudnya, kalau boleh baca tiap hari lah, sehari sekali. Doa ini mengandungi 10 permohonan untuk untuk umat Nabi SAW. Nombor 1, minta keampunan. Nombor 2, minta kerahmatan. Belas kasihan, kasih sayang. Nombor 3, minta tutup keaiban atau tampung keburukan. Nombor 3, minta tutup keaiban. Nombor 4, minta tampung kekurangan. Nombor 5, minta perbaik. Yang kita baca tadi, perbaik ahwalul muslimin. Allahumma aslih ahwalul muslimin. Nombor 6, minta kesejahteraan. Berikan kesejahteraan. Nombor 7, pemeliharaan. Minta Allah pelihara. Nombor 8, dikurniakan belas kasihan secara menyeluruh. Nombor 9, dia dikurniakan keampunan secara menyeluruh. Dan nombor 10, diberikan kelapangan segera terhadap kesempitan hidup yang dihadapi. Nombor 1, Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Umat yang beriman, umat yang muslim. Kita minta Allah ampun dosa kita, dosa mereka. Kalau kita minta ampun pada umat Islam yang semenjak
zaman Nabi SAW sampai kiamat, betapa banyaknya pahala yang kita dapat kerana kita doa bizahril ghaib di belakang orang mukmin mukminat, muslimin muslimat, tanpa pengetahuan mereka. Sebahagian besar dah mati, ada yang masih hidup, ada yang akan lahir. Doa kepada seluruh umat Nabi SAW. Doa sebegini kalau tak silap pernah dibaca oleh seorang tokoh wali Allah yang terkenal, Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi rahimahullah, murid kepada Imam Abul Hasan Asy-Syazuli rahimahullah, dan guru kepada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Hikam. Abul Hasan Asy-Syazuli, masa dia nak mengaji, dia daripada belah mana, belah Morocco Maghribi. Dia pergi belah Baghdad, belah mana tu, nak cari wali kutub, tokoh wali, ketua wali yang hebat. Pipi tok wali situ kata, wali kutub duduk di negeri hang balik pergi cari sana. Depa tahu. Maka dia pun balik cari, jumpa Ibnu Mashish, jumpa Imam Abdus Salam Ibnu Mashish, sebagaimana yang disebut oleh wali Allah yang terkenal di negara tu. Kata wali kutub, ketua wali yang kau cari itu duduk tempat hang, tak sarut main cari kami. Balik dia mengaji kepada Sayyidi Abdus Salam Ibnu Mashish. Kubur Sayyidi Abdus Salam Ibnu Mashish ni di Morocco, di Maghribi. Kubur Abu Hasan Syazili di Mesir, di Humaisirah. Dia mati dalam perjalanan nak pergi haji di Mekah. Kubur anak murid dia Abu Abbas Mursi di Iskandariah. Kubur anak murid kepada Abu Abbas Mursi bin Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Hikam, di Kahirah, tak jauh dengan Imam Syafi'i. Saya boleh cerita tapi saya tak bisa pergi Morocco, dia jauh. Di Abu Hasan Syazili pun saya duduk baca juga hizib dia, tapi saya tak pernah pergi ziarah. Tapi Abu Abbas Mursi saya biasa pergi. Abu Abbas Mursi di Iskandariah, dekat dengan Imam Busairi, pengarang kitab Burdah. Pengarang Burdah, Maulaya salli wa sallim daiman abada, duduk dekat-dekat. Sebelah menyebelah ni masjid dia Abu Abbas Mursi. Murid kepada Abu Abbas Mursi, Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Hikam. Kubur dia di dekat dengan Jabal Muqattam di Kahirah. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi guru kepada Abu Hasan Syazili ini nama Abdul Salam Ibnu Mashish. Dia ada salawat yang terkenal, nama salawat Ibnu Mashish. Dalam buku yang kita baca tu ada tulis salawat Ibnu Mashish. Dalam buku salawat Syekh Imam yang di Kahirah, anak murid dia, guru dia di Kahirah, Syekh Yusuf Nabhani, dia karang kitab nama dia Afdalus Salawat, lebih kurang 70 salawat dia ada itu kalau tak silap. Salah satunya salawat Ibnu Mashish. Jadi Syekh Abdul Salam Ibnu Mashish ni dia terkenal dengan satu salawat, nama dia salawat Ibnu Mashish. Dalam buku tu ada, buku wirid. Selepas kita baca Hirati Haddad tu, di belakang tu ada salawat Ibnu Mashish. Ibnu Mashish ni nama dia Abdul Salam Ibnu Mashish rahimahullah, guru kepada Abu Hasan Syazuli. Abu Hasan Syazuli terkenal dengan tariqah Muhammadiyah Syazuliyah, dan murid kepada murid kepada Abu Hasan Syazuli yang terkenal ialah Abul Abbas Al-Mursi di Iskandariah. Murid kepada Abu Abbas Mursi yang terkenal ialah Ibnu Athaillah As-Sakandari di Kahirah. Dan kalau kita duduk di sini, orang tak kenal Abdul Salam Ibnu Mashish, orang tak kenal Abu Hasan Syazuli, sebagainya orang tak kenal Abu Abbas Mursi, tapi orang kenal Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kerana kita di Nusantara, kita biasa dengar alim ulama kita mengajak kita hikam. Al-Hikam
Syarah dia macam-macam. Antara syarah yang terkenal yang digunakan di Malaysia ni, Ghaisul Mawahibil Aliyah. Kitab Hikam ada salah satu syarah 1 jilid, ada syarah 2 jilid, ada syarah 5 jilid. Yang syarah 5 jilid tu almarhum Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah. Dia karang syarah Hikam 5 buah. Kita dengar cerita syarah Hikam, ngaji tak tuyul Hikam kan. Kita tengah ngaji tak tahu mana. Sahih Bukhari tak mengaji, nasi Bukhari telan. Jadi dalam kitab Lataiful Minan menceritakan tentang tokoh-tokoh itu, Abu Ambah Musi dan sebagainya. Kalau tak silap ada disebutkan dia pernah baca doa sedemikian. Doa minta Allah perbaik, bagikan kebaikan kepada umat Nabi SAW. Jadi kita baca yang mula saat dia kata apa? Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan keampunan kepada umat penghulu kami Nabi Muhammad SAW. Yang kedua minta rahmat. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan rahmat, berikan belas kasihan, kasihanilah, rahmatilah, sayangilah umat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammadin SAW. Ustur mana tutup. Hadis kata man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa menutup akan seorang muslim, Allah tutup dia pada hari kiamat. Ini kita tutup keaiban orang, jangan sebarkan. Diri kita ada aib, kekurangan, kecacatan, keburukan. Diri kawan kita ada aib, kita tahu keaiban dia, kita tutup. Kerana takut kita buka keaiban dia, Allah Ta'ala buka keaiban kita pula. Maka kita minta Allah tutupkan keaiban mana-mana umat Nabi Muhammad SAW. Boleh kita cerita ketika-ketika tertentu, seperti kita baca bab mengumpat hari itu, ketika 6 keadaan boleh mengumpat cerita keburukan orang lain. Nombor 4, Allahumma jbur ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, tampungkan, tampalkan. Jabara ya jbururi makna tampung ataupun tampal. Yang kita baca ketika duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni. Orang yang tangan patah dia ambil stapler, dia ambil buah balut. Buah balut dengan apa? Yang tu dia panggil jabirah. Dalam kitab fiqh, dalam bab tayammum ada tajuk dia Ahkamul Jabirah. Jabirah ni kita tampung, kita tampal. Kalau periuk kita tu jenis tembui, tak mau beli yang baru, sayang ke duit pun tak ada, kita tampung periuk tu. Bumbung kita tirih, nak tukar bumbung mahal sangat. Tirih pasal paku lah. Kita tampung tanpa paku tu dia panggil ujbur. Tampung ataupun tampal. Allah majbur, ya Allah tampal. Apa makna tampal? Perbaik kekurangan. Wajbur ni perbaik kekurangan saya. Wajbur, Allah majbur ummat sayyidina. Ya Allah tampungkan kekurangan ataupun perbaiki kekurangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nombor 4. Nombor 5, aslih. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perbaikilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbaik di sudut akidah, perbaik di sudut ibadah, perbaik di sudut akhlak, perbaik di sudut ekonomi, perbaik di sudut politik, perbaik di sudut pentadbiran, perbaik dalam pelbagai bidang. Dalam sebuah hadis Nabi SAW berdoa, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin.
perbaikan bagi saya keadaan saya keseluruhannya. Doa itu ada dalam buku yang kita tulis 10 amalan penenang jiwa, doa nombor 2. Aslih li sya'ni kullah. Itu dalam hadis. Ni doa yang ulama susun. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perbaikilah umat penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana doa yang kita cerita tentang riwayat Imam Tirmizi, Nabi SAW baca dalam perhimpunan sebelum berpisah dengan para sahabat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Sampai habis doa tersebut. Doa itu minta perbaik. Allahumma aslih lana, ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah bagi kami dinana alladhi huwa ismatu amrina, akan agama kami yang merupakan pemelihara segala urusan kami. Perbaik agama kami, kerana agama lah nak jaga semua urusan. Nak jaga diri kita, nak jaga daripada Covid, nak jaga macam mana dalam masjid, kena ikut agama. Agama suruh pergi masjid, maka kita usaha supaya orang boleh pergi masjid seramai mungkin, kerana masjid tempat ibadat. Mudah-mudahan berkat orang pergi masjid, Allah cepat selesaikan masalah yang kita hadapi. Dalam hadis qudsi kata, laula syuyukhun rukka' wa atfalun rudda' wa bahaimu rutta' la sababna alaikumul azaba sabba, atau kama qala. Kalau tidak kerana orang-orang tua yang rukuk sujud kepada Allah, dan kalau tidak kerana bayi-bayi yang sedang menyusu susu ibu mereka, dan kalau tidak kerana binatang-binatang yang melata, nescaya kami akan timpakan kepada mereka azab siksa seberat-beratnya. Allah tak timpa siksa kat kita pasal walaupun di kalangan kita banyak orang yang kadang-kadang tak sedar tanggungjawab dia, sebahagiannya tak beriman jadi kufur, sebahagian beriman jadi orang Islam tapi duk buat dosa. Allah hindarkan dosa, siksa segera secara menyeluruh, antara sebabnya kerana wujud golongan-golongan sebegini. Wujudnya orang-orang yang duk beribadat kepada Allah, khususnya di kalangan orang tua-tua. Mereka duk doa, mereka duk baca sembahyang tahajud. Allah pandang rahmat kepada mereka dan kepada masyarakat disebabkan orang tua-tua beribadat. Jadi kalau boleh orang tua-tua ni dihargai. Penghargaan kepada orang tua tak ada lain, bagi peluang mereka buat ibadat sebanyak-banyaknya. Kalau boleh, bagi mereka pergi masjid sebanyak-banyaknya. Orang tua-tua duduk di rumah tak main masjid, kurang berkat. Kita duduk masjid, orang muda-muda ni, orang tua-tua tak main, kurang semangat. Kita tumpang mereka. Mereka lebih dulu buat ibadat daripada kita. Mereka pun kalau tak main masjid, mereka pun merasa tak sedap hati. Pasal apa? Nak mati 2-3 hari dah tak mau pergi masjid ni, teruk. Aku dah tua, tak ada guna dah. Pergi market pun tak serupa dulu, muda-muda. Pergi supermarket pun tak serupa dulu. Muda-muda lu nak pergi melancong sana, pergi melancong sini. Lah, tua, naik gunung jerai pun tak mau lah. Nak pergi Langkawi pun tak apa syok lah. Naik boat tu kira nak terbah lah. Jadi orang tua-tua fikir pergi mana? Pergi masjid lah. Orang tua-tua yang bagus fikir bagaimana aku nak buat ibadat sebanyak mungkin, nak tutup umur aku dengan hubungan yang dekat dengan Allah Ta'ala. Tempat yang paling bagus untuk kita pergi, tak kira muda, tak kira tua, masjid. Maka kalau ada peluang kita pergi masjid, pergi sekerap mungkin, pergi seramai mungkin.
Lah orang kata kena jaga SOP. Jaga SOP tak apa. Silakan jaga SOP, tapi rumah Allah tu tempat pandangan Allah. Khususnya orang tua-tua yang rokok sujud kepada Allah. Kalau mereka boleh pergi seramai mungkin dengan berkat ibadat mereka, doa mereka, mudah-mudahan Allah cepat hilangkan malapetaka yang menimpa. Dalilnya hadis Qudsi tadi. Laula syuyukhun rukka', kalau tidak kerana orang tua-tua yang rajin ibadat kepada Allah, wa atfalun rudda', kalau tidak kerana baby-baby, atfal, kanak-kanak, bayi-bayi yang masih menyusu susu mak mereka. Bayi menyusu ni biasa umur 2 tahun ke bawah. Kerana budak umur sehari, umur sebulan, umur setahun, umur 2 tahun yang tidak ada dosa, mereka hanya makan, tidur, kerja tak gaduh. Di mana orang dukung. Kita nampak biasa budak-budak, tapi mereka tu ada harga di sudut syarak. Allah pandang kepada mereka disebabkan kasih sayang Allah pada mereka. Allah selamatkan kita hak tua, hak dosa banyak. Kalau tidak kerana orang tua-tua yang rokok sujud kepada Allah, tidak kerana bayi yang masih menyusu, tidak kerana binatang yang melata, aku timpakan azab seberat-beratnya kepada mereka. Hadis ni lebih kurang sama dengan firman Allah yang berbunyi, walaula daf'ullahi an-nasi ba'dahum bi ba'din lafasadatil ard. Kalau tidak kerana Allah mempertahankan akan manusia dengan sebahagian golongan, nescaya akan rosak muka bumi. Selamatnya muka bumi kerana Allah pandang kepada alim ulama awliya illah salihin yang masih hidup, kerana mandang kepada orang-orang yang masih beribadat kepada Allah. Berkat ibadat mereka Allah jauh malapetaka daripada menimpa seluruh manusia, walaupun dah timpa sebahagian. Maka ada golongan-golongan yang kita kena pandang mulia. Jadi orang-orang yang buat ibadat kepada Allah tu, mereka ada nilai yang memberi manfaat kepada kita yang jenis tak berapa banyak ibadat. Kita tumpang mereka. Kita zikir sepatah dua hak 33 tu pun tak dan. Quran tak baca, tumpang orang tua-tua hak baca Quran banyak. Tumpang orang tua-tua hak zikir banyak. Mayang sunat pun segan, 2 rakaat pun teruk, tumpang orang hak mayang sunat banyak. Kita dah malas pergi masjid, tumpang orang hak pergi masjid banyak. Kita doa kat depa, minta depa doa kat kita. Ni kita dah tak pergi masjid, kita tak mau, kita kata tak usah pergi masjid. Orang lain pun tak pergi juga. Rumah Allah bila ditinggalkan merugikan kita. Alhamdulillah masjid kita dah dibuka dan diberi ruang untuk kita hadir. Tinggal kita nak hadir tak hadir ya. Yang penting orang hadir masjid ni ada nilai yang cukup tinggi di sisi syarak. Bahkan orang nak hidup bahagia, nak mati elok, kena rajin pergi masjid. Hadis kata, barang al-kaffarat, penghapus dosa itu salah satunya kasratul khuta ilal masajid. Banyak berulang alik ke rumah Allah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Itu satu doa. Saya sebut dalam kitab 10 amalan penenang jiwa. Salah satu disebutkan amalan untuk kita dapat hidup bahagia, mati bahagia, antaranya kasratul khuta ilal masajid. Banyak berulang alik ke masjid. Satu. Yang kedua, al-muksu fil masjid ba'da salah. Menetap di masjid selepas sembahyang. Pas sembahyang mangkit balik terus dak. Pas sembahyang wirid dulu sikit, baca doa dulu sikit. Kalau orang buat kuliah subuh, dengar kuliah subuh dulu sikit baru balik. Al-muksu fil masjid satu. Kasratul khuta ilal masajid dua. Yang ketiga, isbaghul wudu' ala makarih, menyempurnakan wudu' di waktu kita tak suka. Ini nama dia kafarat, penghapus dosa.
Mau tak aku tunjuk kepada kamu, beritahu kepada kamu penghapus dosa? Sahabat kata ya. Maka Rasulullah beritahu, nak hapus dosa antara lain menyempurnakan wuduk di waktu kita tak suka. Kita tak suka sejuk-sejuk ambil air semayang dengan sempurna, kita ambil bagi sempurna 3 kali sapu kepala keseluruhan kalau rajin. Ambil wuduk secara lengkap sempurna, gugur dosa. Kasratul khuta ilal masajid, banyak melangkah ke masjid, gugur dosa. Kemudian yang ketiga isba al-muksu fil masjid ba'da salah, duduk di masjid lepas sembahyang. Hujung hadis menyatakan faman fa'ala dzalik 'asha bi khairin wa mata bi khairin. Siapa rajin buat benda lagu ni, dia hidup dengan baik, dia mati dengan baik. Semua kita nak mati baik. Maka dengan masjid kita tak boleh renggang. Kita kena pi sebanyak mungkin, seramai mungkin. Jangan duk tuang kerap sangat. Jumaat pun tuang, lain lagi ada orang sedemikian. Jadi itu di antara amalan yang boleh kita jaga. Baik. Sambungan doa tadi berbunyi Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, nombor 5 tu. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nombor 5. Nombor 6, Allahumma afi, berikan al-afiyah, berikan kesejahteraan, keselamatan. Yang kita baca ketika duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini, dan berikan sihat wal afiat kepada saya. Yang kita baca dalam doa qunut, Allahumma hdini fi man hadait wa'afini fi man afait. Berikan kesejahteraan kepada saya beserta orang yang kau berikan kesejahteraan. Yang kita baca lepas sembahyang, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam, hidupkan kami dengan keselamatan. Adkhilnal jannata daras salam, lepas mati kurniakan kepada kami negeri yang selamat. Jadi keselamatan, kesejahteraan, kesihatan, sihat wal afiat kita minta kat kita dah dalam sembahyang hari-hari antara dua sujud, duduk antara dua sujud dalam doa qunut. Kita minta juga kepada umat Nabi SAW. Rajin lagi kita baca antara dua solat fardu dengan solat sunat. Doa itu tidak akan ditolak antara abang dengan qamat. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tanya, nak baca apa? Nabi SAW kata, baca minta kesejahteraan. Sallallahu al-afiyah, minta al-afiyah antara azan dengan qamat. Sehari 5 kali sembahyang, 5 kali baca kalau rajin. Minta kesejahteraan tu banyak cara, ada pendek ada panjang. Hak pendek, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ataupun Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Minta kesejahteraan itu digalakkan antara bang dengan qamat, kalau tak silap hadis Imam Tirmizi. Dan ada hadis berbunyi wa ma u'tiya ahadun ata'an ba'dal yaqin khairan wa afdala minal afiyah atau kama qala. Tidak diberikan kepada seseorang oleh Allah satu pemberian setelah Allah bagi keyakinan yang betul, akidah yang betul, keyakinan yang benar, melainkan pemberian yang kedua selepas itu ialah al-afiyah, kesejahteraan. Selepas kita jadi orang beriman, kita dapat kesihatan dan kesejahteraan zahir dan batin. Maka kita dapat pemberian nombor 2 yang lebih baik, yang terbaik selepas pemberian nombor pertama, akidah yang betul. Dan dalam syarah azkar kata, bila kita baca wa'afini wa'fu anni ketika duduk antara dua sujud, ataupun ketika kita baca doa qunut, wa'afini fi man afid, kesejahteraan yang kita minta itu luaran dan dalaman, zahir dan batin. Bukan sihat luar saja dalam rosak, bukan sihat dalam saja luar rosak, sihat dua-dua. Luaran kita sihat, tak kena penyakit ni, tak kena penyakit ni. Kaki kita boleh berjalan elok, tak patah, tak lumpuh. Akal kita waras, tak gila, tak nyanyuk.
Telinga kita boleh mendengar dengan jelas, tak pekak. Kita tak kena kecimanan, darah tinggi, lemah jantung. Kita sihat zahir dan sihat batin. Hati kita tak kena takabur, riya, ujub, sum'ah. Hati kita elok, tak kena sifat mazmumah. Hati kita ada akidah yang betul, tak ada akidah yang sesat. Kita minta kesejahteraan itu luaran dan dalaman, zahir dan batin. Dah kita minta dah kat kita, minta kat seluruh umat Nabi SAW melalui doa yang keenam. Allahumma afi ummat sayyidina Muhammadin SAW. Ya Allah, berikan kesejahteraan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, pemeliharaan. Allahumma hafaz. Ya Allah, peliharalah, jagalah ummat sayyidina Muhammadin SAW, akan umat Nabi Muhammad, umat penghulu kami, umat kepada penghulu kami Nabi Muhammad SAW. Pemeliharaan, minta Allah jaga. Jaga dalam serba-serbi. Dan jaga diri mereka, jaga akidah mereka nombor satu, jaga ibadah, jaga akhlak, jaga ekonomi, jaga politik. Jangan sampai boleh kat orang kapiak. Jaga serba-serbi. Nombor 8, seperti mana nombor 2, cuma secara lebih panjang. Nombor 8, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, kasihanilah akan umat Sayyidina Muhammad SAW dengan kasihan yang merata, ammah, yang meliputi keseluruhan. Wahai Tuhan semesta alam. Yang ke-9 lebih kurang nombor 1, cuma dia sambung macam nombor 8 tadi. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah, kurniakan keampunan kepada umat Sayyidina Muhammad SAW dengan keampunan yang meliputi, ammah, yang meliputi segala, yang meratai mereka itu, yang kena ke semua dapat keampunan, wahai Tuhan semesta alam. Dan nombor 10, Allahumma farrij, ya Allah, kurniakan kelapangan an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terhadap umat Sayyidina Muhammad SAW, farajan ajilan, kelapangan yang segera, yang cepat. Wahai Tuhan semesta alam, bagi kelapangan secepat mungkin. Umat Nabi Muhammad SAW sedang menghadapi COVID-19 seluruh dunia. Tolong lapangkan segera, angkat, selesaikan, jauhkan daripada masalah itu secepat mungkin. Termasuk masalah-masalah yang lain. Itu maksud farrij. Kesempitan hidup, kesusahan di sudut ekonomi, di sudut murung, di sudut macam-macam, tolong hilangkan dengan segera. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin SAW. Itu doa saja tak cukup, kena amal. Antara amalan dia, dalam surah At-Talaq Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar. Jalan keluar dalam segala permasalahan dan kesempitan hidup. Allah Ta'ala janji, aku bagi jalan keluar dalam benda yang kamu hadapi. Syarat dia, kamu jadikan diri kamu orang yang bertakwa. Apa makna takwa? Buat yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang. Kalau kamu boleh buat sebanyak mungkin yang Allah suruh, kamu boleh tinggal yang Allah haramkan sejauh-jauhnya, dosa maksiat kamu jauh, suruhan Allah yang wajib kamu buat sungguh-sungguh, hak sunat dengan makruh sedaya upaya, tapi hak wajib dengan haram tidak ada tolak ansor. Hak wajib mesti buat sungguh-sungguh, tak boleh tinggal berdosa. Hak haram kena jauh sungguh-sungguh, kalau buat juga berdosa. Orang yang boleh buat sedemikian, individu, keluarga, masyarakat, negara dan dunia, cepat Allah datangkan penyelesaian. Kalau duk doa saja, tapi Allah suruh banyak lagi duk tinggal, Allah larang banyak lagi duk buat, takut baca doa saja, tapi
lambat pertolongan tu mai. Jadi ayat dalam surah At-Talaq, Allah menjanjikan jalan keluar dalam segala permasalahan, penyelesaian secepat mungkin. Syarat dia orang itu isi dengan bertakwa. Bertakwa, berdoa, berusaha. Usaha dengan jalan yang betul. Ada satu orang tu kena sengat binatang ke apa di zaman Nabi SAW. Rasulullah suruh bubuh garam. Rasulullah bagi doa suruh baca. Nanti kita tengok hadis tu. Hadis tentang penggunaan daun bidara, penggunaan doa. Jadi dikembang dua sekali. Doa pun baca, bahan pun guna. Macam kita lah ni demam, Panadol pun telan, doa pun baca. Maka kita makan Panadol, kita makan ubat, diajak oleh Nabi SAW makan ubat, diajak oleh Nabi SAW berdoa, diajak oleh Nabi SAW pantang. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Jaga itu lebih baik dari mencegah lebih baik daripada merawat. Jadi orang yang nak hajat dia tercapai, dia kena himpun 2-3 perkara. Kalau dalam bab kesihatan, dia kena berubat, dia kena pantang. Dalam masa yang sama, dia kena berusaha dengan ketakwaan, berusaha dengan dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Jadi usaha banyak. Macam orang sakit. Orang sakit dia kata, saya ni sakit, makan ubat macam-macam dah tak mau lega. Saya ni sakit, pantang dah, tapi duk teruk juga. Ada cara rawatan menurut syarak, iaitu di samping kamu makan ubat, di samping kamu pantang, rawatan dalam bentuk sedekah. Hadis kata apa? Hadis Imam Baihaqi kata, dawu mardakum bis sadaqah. Rawatilah orang-orang sakit di kalangan kamu dengan cara memberi sedekah. Ini rawatan secara roh. Seperti orang cari rezeki. Orang cari rezeki dalam bentuk bekerja. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Kita baca dalam surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Allah memudahkan muka bumi ke atas kamu. Maka famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kamu di segenap pelosok muka bumi. Wa kulu min rizqi, dan makanlah rezeki daripada Allah Taala. Maksudnya Allah mudahkan rezeki. Bumi ini tempat kamu cari rezeki. Pilah tang mana kamu rasa peluang kamu dapat rezeki, pi. Ada orang rezeki dia di sekolah sebab dia jadi cikgu. Ada orang rezeki dia di kelang sebab dia kerja kelang. Ada orang rezeki dia di pejabat. Ada orang rezeki dia di dusun. Ada orang rezeki dia dalam laut. Ada orang rezeki dia di kebun getah dah. Ada orang rezeki dalam bendang. Famshu fi manakibiha. Berjalanlah di segenap pelosok yang kamu boleh dapat rezeki. Itu kata ulama, rezeki di sudut keluar pi usaha. Tapi ada rezeki di sudut buat ibadat. Usaha-usaha. Tapi nak bagi berkat rezeki itu, sembahyang 5 waktu jangan tinggal. Dosa jangan buat. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bagi rezeki dari sumber yang dia tak sangka. Jadi rezeki ada dapat melalui kita pergi kerja tempat tu, kita cari duit. Ada rezeki yang kita dapat melalui kerja pun kita buat, dosa pun kita jauh, ibadat pun kita lakukan. Jadi alangkah beruntung kalau kita boleh kembang dua-dua. Zikrullah bukan sahaja dalam masjid surau, tapi zikrullah tempat kita bekerja. Masa lapang kita boleh sebut subhanallah, alhamdulillah sepatah dua, istighfar, salawat, boleh sembahyang sunat 1-2 rakaat. Orang tu menghimpunkan. Yang paling penting dalam mencari rezeki ke apa? Jauhi dosa. Tak buat dosa. Maka ada usaha di sudut zahir, keluar pergi kerja. Ada usaha di sudut sebaliknya, iaitu bertakwa kepada Allah. Takwa pada Allah, penggunaan rezeki itu diberkati. Maka ayat rezeki ada dalam pergi kerja, ada dalam bertakwa. Ayat berubat ada ketika makan ubat, ada ketika buat amal ibadat. Dirawat ibadat itu dengan, dirawat kesakitan itu, dirawat dan diundang rezeki itu dengan amal kebajikan. Jadi kita baca kitab Imam Suyuti, nama dia Husulul Rifqi, bi usulir rizqi. Dalam tu dia himpun dua-dua sekali. Cari rezeki dalam bentuk kerja, ni dia punya hadis dia. Cari rezeki di sudut amal ibadat, ni dia hadis dia. Maka demikian juga mengusir
penyakit yang kita hadapi, minta kelapangan segera, ada doa dia. Antaranya doa yang kita baca sekarang. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad SAW farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya Allah, kurniakan kelapangan kepada umat Nabi SAW dengan kelapangan yang secepat mungkin. Wahai Tuhan semesta alam, kita doa Allah lapangkan, hilangkan masalah yang kita hadapi semua seluruh dunia secepat mungkin. Dalam masa yang sama, hadis Quran kata, nak lapang dalam penyelesaian, kamu lakukan dengan taqwa, kamu isi dengan istighfar. Man lazima al-istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Hadis Abu Daud dan Tirmizi, disebut dalam penutup kitab Azkar kitab Minhajul Qasidin, disebutkan hadis itu. Maka kita dapati bahawasanya doa ni bagus, minta 10 perkara. Ada masalah pang kita baca, tak erti baca Arab, baca Melayu. Minta ampun, minta rahmat, minta tutup, minta tampung, minta perbaik, minta kesejahteraan, minta pemeliharaan, minta rahmat yang menyeluruh, minta keampunan yang menyeluruh, minta kelapangan. Semua tu kepada siapa? Kepada seluruh umat Nabi SAW, seluruh dunia. Nanti ada masa kita tulis, berbaris, bermakna, kita sebarkan, mudah-mudahan menjadi amalan kita dan orang lain supaya dia menjadi sedekah jariah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Esok kita akan bincang sikit tentang Ashura. Jadi terlupa puasa hari ni, esok ada lagi untuk kita puasa Ashura. Esok pagi kuliah subuh kita bincang tentang hari Ashura sikit dan amalan Ashura sebagaimana disebut oleh ulama. Jadi tuan-tuan jangan lupa esok niat nak puasa Ashura. Kelebihan dia diampuni dosa setahun. Ada yang dah puasa hari ni lah, alhamdulillah. Hari ni hari Tasu'a, hari 9 Muharram. Esok hari Ashura. Ada yang lupa, ni ustaz berhabaq pagi ni lupa semalam tak makan sok. Boleh niat lagi lah. Dengan syarat tadi tak menyerok. Kita tak makan minum lagi tadi. Lah boleh niat puasa sunat siang hari boleh. Lagi tak masuk lohong, kata sebagian ulama. Kata pendapat yang kuat. Jadi kalau kita niat puasa sunat, hari saja aku puasa sunat hari atas hari ini kerana Allah Ta'ala, boleh. Syarat dia pagi tadi kita tak sarapan pagi. Maka puasa sunat boleh niat siang hari. Puasa wajib kena niat malam sampai tak boleh niat siang. Puasa sunat boleh niat siang hari selagi mana tak melakukan perkara membatalkan puasa, selagi tak masuk zuhur. Lepas zuhur, pendapat yang kuat tak boleh dah. Pendapat yang kedua ada lagi boleh. Jadi kesimpulan dia, kalau tuan-tuan nak niat puasa Tasu'a lah ni boleh lagi. Kalau tuan-tuan belum sarapan pagi, belum makan minum, belum melakukan perkara membatalkan puasa, esok kena niat puasa Ashura 10 Muharram. Kelebihan dia diampunkan dosa setahun. Jadi kalau yang rajin dia puasa hari ni, esok lusa, 3 hari berturut-turut. Hak kurang sikit hari ni dengan esok, atau esok dengan lusa, 2 hari sahaja. Yang ketiga sehari saja, iaitu esok. Jadi sekurang-kurangnya hak esok kita pakai azam nak puasa. Kelebihan dia diampunkan dosa selama 1 tahun. Dan kuliah subuh pagi esok insya-Allah kita akan cerita sikit tentang Ashura, peristiwa yang berlaku, amalan yang boleh kita amalkan pada hari Ashura. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.